Okay guys, ni aku on the way pergi tengok Cinot. Sebab dia keluar kereta baru guys. Cinot keluar kereta baru. So kita pergi intai dia. Tu kereta baru dia. Tu kereta baru dia. Yo, Not. Kereta baru siap, baru buka plastik. Sekejap aku masuk boleh Not? Aduh. Not, apa rasa Not? Dapat kereta baru? Rasa bersyukur gila. Lagi? Alamak. Alhamdulillah. Dah berapa lama lah kau nak tunggu kereta ni? 3 bulan tu kan. Lama gila tunggu. Oh, daripada yang kau submit slip gaji tu. Yes. Baru hari ni. Why? Kira Not, baru nak buka plastik guys. Gila babeng lah. Ni bayar sebulan berapa Nak? Bulan bayar 600. Sebab dia full spec. Ini. So, Assalamualaikum guys. So, hari ni tadi kau nak tengok kan yang Cinot dah dapat kereta idaman dia. Maknanya kereta itu adalah first car dia. So, tadi aku jaga kaunter jap. Sebab hari ni amat cuti. So, lepas aku jaga kaunter tu, dia cakap tiba-tiba ada orang call dia. Mungkin cakap kereta tu dah sampai lah. Dia pun keluar dengan muka gembira gila, macam nak nangis kan. Dia keluar. Lepas tu aku hintai. Aku hintai daripada cermin depan tu. Aku cakap okey lah, dapat kereta. Sebab aku dah tahu dia nak keluar kereta kan. So, dekat situ aku nampak dia tu happy lah. Happy sebab kan, biasalah first car. So kat sini aku just nak share. Aku sebagai majikan pun aku bangga yang dia tu dapat miliki kereta yang dia nak kan. So tapi tu bukan key point dia. Key point dia adalah kawan aku pernah cakap benda ni. Allah bagi rezeki tu dekat staff kita, tapi melalui kita, majikan. Maksud dia macam mana? So maksud dia adalah Tuhan tu bagi rezeki dekat Cinot. Maknanya dia dapat kereta baru tu rezeki dia lah kan. Dia dapat tu rezeki dia, tapi melalui siapa? Melalui kita. So macam mana yang dikatakan melalui kita tu adalah sales kita. So sales kita banyak. Bila sales kita banyak, sales kita okey, kita boleh bagi dia commission, kita boleh bagi gaji dia bagus, kita boleh bagi insentif, kita boleh bagi bonus. So baru aku nampak, tahu apa yang kawan aku cakap tu, baru aku nampak. So betul lah kan, rezeki Cinot tu nak dapat tapi melalui kita. Kadang-kadang sales kita, itulah kita kadang-kadang kena beringat. Bila kita dapat output yang bagus, maknanya kita dapat sales yang bagus, kadang-kadang kita lupa. Kita kena ingat yang kadang-kadang itu bukan rezeki kita semua, bukan rezeki aku semua, bukan partner aku semua, tapi mungkin juga rezeki staff kat situ kan. Jadi so aku sebenarnya tak terlibat dalam apa-apa pengurusan penjualan beli kereta dia tu. Jual beli dia tu semua aku tak terlibat. Aku print, company aku print out kan dia slip gaji dia lah kan, 4 bulan. Lepas tu tak adalah data-data syarikat sikit tu je lah. And then dia apply dan akhirnya lulus. So kat situ apa yang bila aku tengok benda tu, aku rasa macam benda ni Tuhan nak tunjuk kat aku kan. Flow dia tu dia nak tunjuk kat aku. Jadi aku nampak benda tu. Dan aku rasa kalau company kita berjaya, kalau company kita tu besar, kadang-kadang kita kena juga hargai staff kita. Tapi kalau dah memang palat je kan, dah memang palat tu memang tak boleh buat apa lah. Tapi mana yang bagus tu memang kita kena jaga. Mana yang bagus tu memang kita kena jaga. Kita kena hargai yang bagus tu. Kita kena hargai setiap effort yang diorang buat. Memang betul diorang mendapat gaji, kita dah bagi gaji dah, betul. Gaji tu dah betul lah kan. Tapi berapa banyak gaji? Adakah setimpal gaji yang dibagi? Bila company dapat lebih, adakah kita ni nak sharing dengan diorang? So, contohlah, salah satu cara sharing, tak semestinya kita kena bagi sampai 700-800. Itu tengok bidang jugalah kan. Mungkin kadang-kadang staff ni happy bila kita bawa pergi makan pun dia happy. Itu salah satu cara untuk kita share. Kalau kita dapat sikit,
Belanja makan pun okey kot. Macam tu lah. Kalau kau rasa kau dapat banyak, kau nak bagi tempat makan mahal, kau nak bagi dia angpau lebih, itu terpulang lah kan. Tapi apa pun kita kena beringat bahawa rezeki kita tu sebenarnya memang rezeki orang lain. Yang kita dapat tu sebenarnya memang ada untuk bahagian orang lain. Jadi bila kita dekat tempat tu, kita tak boleh lupa walaupun sikit poin-poin tu, kan? So itu konsep rezeki lah. Konsep rezeki. Dan konsep rezeki ni biasa terkait dengan syukur. Okay, macam mana kita bersyukur, macam mana rasa bersyukur. Bukan cakap Alhamdulillah tapi hati tak bersyukur. Okay, benda ni pernah jadi kat aku. Waktu tu kawan aku ada call. Kawan aku time tu aku duduk selayang lah kan. Kawan aku call, "Weh Wan, kau kat mana kan?" Dia punya call tu kita dah tahu dia ni kusut. Member aku ni kalau tak kusut dia tak cari aku. Dia kusut dia baru cari aku. So kalau kau dengar cerita ni, kau jangan marah aku share pasal kau, tapi aku tak bagi tahu nama lah. Okay, dia pun call aku, "Wan, jom lah jumpa dekat Nasi Kandar Yasim kan." Aku pening lah. So dia jumpa aku, dia cerita pasal job lah. Dia dapat satu job ni, supply barang. Dia ni antara import ke export lah juga kan, barang ke London. So dia bagi quotation dekat London ni 6 bulan lepas. So selepas 6 bulan baru dapat job tu. Apa yang dia keluhkan, apa yang dia runsing kan, dia cakap dengan aku, "Kali ni untung sikit doan, aku sakit kepala lah." Aku cakap, "Berapa harga quotation tu?" So total MR harga dia 600,000 tak silap, 600,000 lebih lah, lebih kurang lah kan. So dia cakap untung dia dah jadi sikit. Sebab pun untung dia sikit, 6 bulan lepas aku bagi quotation tu, waktu tu harga shipping okey, harga mata wang okey. Jadi bila mata wang kita turun, lepas tu harga shipping cost naik, jadi untung dia sikit. Aku tanyalah, "Berapa banyak profit yang kau buat daripada 600,000 tu?" Dia cakap cuma 180,000 je, sikit dia cakap. So aku faham bisnes dia. Jadi aku pun tak ada cakap, "Weh ni apa kan." Aku pun faham, aku pun layan kan. Aku cakap 180,000 Aku cakap okey lah tu kan. Dia cakap tak okey tu, sepatut 200 berapa 260 macam tu kot. Sepatut 260. So dia loss kat situ 80,000. Dia nampak dia loss 80,000, tapi dia tak nampak yang dia dapat 180,000. Okay, it's fine. Sebab ni cerita bisnes kan. Okay, tak ada masalah. Selepas aku layan dia, aku borak dengan dia, tapi memang kusut gila kepala dia. Kusut tu macam nak mati lah kan. Lepas tu aku pun belah. Okay, aku belah sampai dekat parking kan. Kan ni Yasim, lepas tu ada kudu kan. Kan ada kat tengah tu ada tempat parking kan. So aku pun pergilah dekat kereta aku ni nak balik Ada satu, masa aku datang tu tak ada yang jaga parking. So masa nak balik ni ada orang yang jaga parking ni, dia pun suruh kita keluar lah kan. Dia handle kita punya ni lah kan. Aku pun okay, aku undur. Kebetulan dalam poket aku tu, tak salah aku ada RM5. Ada RM5 dalam poket aku. So sebab balance nasi kandar tadi tu kan, ada balance. So aku ambil RM5 tu, aku buka tingkap, aku bagi. Yang jaga ni perempuan tau. Yang jaga tu perempuan, tapi mungkin gelandangan kot. Daripada segi pakaian tu apa pun, aku pun tak mau judge lah. Tapi aku dapat agak yang dia ni gelandangan lah. So aku bagi RM5 tu. So korang tahu apa yang dia buat dengan RM5 tu? Cuba korang fikir. Dia dapat RM5 tu, menangis babe. Dia menangis babe dapat RM5 tu. Aku pun macam relax lah kan. Lepas tu dia teruskan menangis. Sambil dia cakap, "Terima kasih bang, syukur bang, ya Allah abang dah selamatkan saya hari ni." Apa ayat dia berkeluar macam tu kan. Aku macam relax lah kan. Aku cakap kan, relax kan, tak apa-apa, kakak pergilah makan ke pergi mana kan. Aku cakap macam tu kan. So dia dapat RM5 tu, menangis siap buat macam ni kan. Aku pun jadi sebab tau. Kita jadi sebab tau. Kita bukannya ni sangat pun kan, tapi macam okay kan. So selepas aku belah tu, kepala otak aku ni macam kena mindfuck guys. Aku fikir benda tu lama weh. Aku fikir apa tau, dekat situ ada dua kejadian dekat aku. Benda ni kisah benar. Ada dua kejadian yang berbeza, tapi melibatkan nilai. Okay, kawan aku tadi tu,
dia dapat keuntungan 180,000. 180,000. Tapi susah hati. Kawan aku tu susah hati. Runsing gila pegang kau sampai pegang kepala kan. Memang susah hati. Dia cakap itulah inilah kan. Lepas tu orang yang dapat RM5 ni bersyukur dia, ya Allah. Bersyukur dia gila babeng yang bersyukur. Maksud dia gitu lah kan. Jadi kat situ aku terfikir apa tau. Engkau dapat 180,000 tapi engkau tak happy. Maknanya kalau kita rate happy tu, kalau happy atau bersyukur tu rate dia 1 sampai 10, aku boleh cakap yang kawan aku tu cuma dapat 4 per 10. Maknanya dia punya tu sayu je. Tapi dia okey dapat 180,000 tapi dia cuma tak best lah. Yang orang tadi tu dapat RM5 tapi nilai of happiness dia tu 10 per 10. Maksudnya dia betul-betul bersyukur dengan RM5 yang dia dapat tu. Jadi kat situ aku jadi gila aku. Aku bawa kereta tu jadi boleh jadi gila. Aku fikir macam uish, apa Allah nak tunjuk kat aku ni kan. So ini adalah pengajaran baru bagi aku. Benda ni terjadi 3-4 tahun lepas lah. So kat situ konsep syukur ni bagi aku nilai. Adakah kau merasa nilai tu besar? Sedangkan contohlah macam mana kau nak rasa yang kau dapat, katakanlah income kau sebulan 3,000 ke 4,000. Tapi macam mana bila kau nak rasa yang bila kau dapat RM5 daripada orang, kau berharga RM5 tu. Sedangkan kita tahu sekarang kalau dalam poket ada RM50, kau dah rasa kau tak ada duit. Kan? Betul tak? Kau ada RM50 dalam poket, kau dah rasa ni dah pisang lah ni dah tak boleh buat apa lah. So macam mana nak buat hati kita tu rasa bila kita sedang ada banyak duit, kita dapat kecil-kecil pemberian pun kita syukur, kita rasa happy. So persoalan tu, jawapan tu ada kat korang. So kalau korang rasa apa yang aku share ni bermanfaat untuk korang share lah. Sebab apa? Aku rasa benda ni aku patut share dengan semua orang. Sebab aku rasa kisah ni gempak kot kan. Bagi aku gempak lah, sebab dia agak change aku punya mindset setelah jadi benda tu. So kepada korang yang tengok channel ni, jangan lupa like, subscribe and share guys. Sebab apa? Sebab insyaAllah aku akan share lagi benda-benda yang best untuk korang. So jangan lupa SJKG TV. Ingat SJKG TV guys.